Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wa hayyakum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kurnia Allah kita yang terpilih untuk menjadi tetamunya. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana mengizinkan aku untuk hadir ke rumahmu. Terima kasih Allah kerana mengizinkan daiku mencecah sejadah. Terima kasih Allah kerana memberi kelapangan kepadaku untuk aku terus mendalami ilmu, untuk aku terus mengambil mutiara-mutiara ilmu untuk aku perbaiki diri aku. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, peraturan dan sistem Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pastinya aku akan tambahkan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a, afdal du'a alhamdulillah, iaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk berniat tuan-tuan sekalian, sebab kalau kita tak niat, tanpa niat dia tidak menjadi ibadah, dia menjadi adah. Apa beza adat dengan ibadah? Satu diganjarkan pahala oleh Allah dan satu lagi tiada pahala. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan dinilai bergantung kepada niat. Kepada sesiapa yang belum berniat i'tikaf, eloklah berbuat demikian. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian niat menunggu solat isyak berjamaah, niat duduk dalam majlis ilmu untuk kita ambil mutiara untuk kita amalkan, dan niat juga mungkin niat silaturahim. Setiap niat ada ganjarannya. Kalau kita tak niat, dia tidak menjadi ibadah, tetapi sebaliknya dia menjadi adah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni saya ingin membawa tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita tune kita punya mood, iaitu ke arah menyambut tetamu yang agung, iaitu bulan yang mulia, bulan yang berkat, dan satu-satunya bulan yang Rasulullah minta supaya dipanjangkan umur sampai kepada bulan tersebut. Apakah bulan yang sangat berkat itu? Apakah bulan yang sangat bertuah itu? Tuan-tuan dan puan sekalian, balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada Ramadan, iaitu bulan yang mulia. Apa hebatnya Ramadan tuan-tuan sekalian? Apa keistimewaan Ramadan sehingga Rasulullah meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya? Pastinya di sana ada kebaikan yang banyak, keberkatan yang banyak tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, what is great about Ramadan? Apakah yang hebatnya tentang Ramadan? Sebelum tu tuan-tuan sekalian, kefarduan Ramadan dengan turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan sekalian, ayat ini ditujukan khusus untuk mereka-mereka yang beriman. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab kewajipan puasa ini hanya manfaatnya akan dinikmati sepenuhnya oleh mereka yang beriman. Kalau mereka yang bermuka-muka tuan-tuan sekalian tidak betul-betul beriman dengan Allah, yang dapatnya hanya sengsara, yang dapatnya hanya lapar dan dahaga. Mereka yang beriman tuan-tuan sekalian, mereka akan mendapat manfaat
daripada puasa ini, yang mana puasa ini bukan saja difardukan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi kepada semua umat sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Sejak zaman Nabi Adam lagi, tuan-tuan sekalian, bermulanya puasa yang kita panggil sebagai puasa hari-hari putih itu, tuan-tuan sekalian, bermula dengan Nabi Adam. Kalau kita tengok semua agama juga ada ibadah puasa. Agama Hindu ada puasa, agama Buddha ada puasa, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi agama-agama Samawi juga memiliki puasanya. Kenapa puasa wujud dalam semua agama? Tuan-tuan dan puan sekalian, pastinya ia sesuatu ibadat yang sangat istimewa, iaitu sebagai basic maintenance, kita panggil apa, tuan-tuan sekalian, penjagaan khusus, penjagaan khas kepada sistem kehidupan manusia, sama ada rohaninya, fizikalnya, mentalnya dan juga psikologikalnya, tuan-tuan sekalian. Dia penting, sebab itu dia wujud dalam semua agama, maintenance, tuan-tuan sekalian. Sebab itu beruntung ni kalau kita dipertemukan dengan Ramadan, banyak manfaatnya. InsyaAllah kita akan tengok nanti kalau ada kesempatan masa. La'allakum tattaqun, di penghujung Ramadan, tuan-tuan sekalian, kalau kita ikut betul-betul seperti mana yang disyariatkan, buat dengan penuh kesungguhan, maka Allah Ta'ala janjikan tattaqun ini iaitu menjadi manusia yang bertakwa. Apa makna takwa, tuan-tuan sekalian? Iaitu kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, sentiasa ada Allah dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu roh kita ini, tuan-tuan sekalian, dekat dengan Allah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan Allah, dimuliakan Allah, kebahagiaannya bila ada Allah, kesejahteraannya bila bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala datangkan satu bulan, tuan-tuan sekalian, khusus untuk nak kembalikan roh kita. Setelah 11 bulan, tuan-tuan sekalian, agak, tuan-tuan sekalian, dengan dugaannya, dengan kepayahannya, Allah Ta'ala datang satu bulan khusus madrasah, proses untuk nak membawa roh kita kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah asal kejadiannya. Sebab itu bila habis kita sambut Ramadan, kita kembali kepada fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan Aidil Fitri, menyambut Aidil Fitri. Aid maksudnya kembali, fitri maksudnya kepada fitrah. Apa maknanya? Iaitu kembali dekat dengan Allah, mengenali Allah, kebahagiaan dan kesejahteraan kita bila mana kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bulan. Kalau dalam, tuan-tuan sekalian, dalam psikologi, kalau kita nak berubah, tuan-tuan sekalian, kita perlukan ulang sesuatu perbuatan itu selama 25 hari untuk nak lekat menjadi tabiat, tuan-tuan sekalian. Tetapi Allah Ta'ala datangkan Ramadan ini 30 hari. Maksudnya kalau kita nak berubah, tuan-tuan sekalian, nak berubah, nak menjadikan sesuatu perbuatan itu menjadi tabiat ataupun karakter dalam hidup kita, insya-Allah. Tapi dengan syarat kita lakukan dengan ilmu, kita lakukan dengan sedar. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, kita jadi lalang. Orang berduru-duru ke masjid, kita berduru-duru ke masjid. Habis Ramadan hilang, kita pun hilang juga, tuan-tuan sekalian. Sebab kita hanya ikut angin, tuan-tuan sekalian. Kita hanya ikut arus, tuan-tuan sekalian. Kita tidak sedar dan tahu apa yang sebenarnya kita lakukan, tuan-tuan sekalian. Ini, tuan-tuan sekalian, dalam 12 hari lagi ada berbagai jenis manusia. Ada yang, tuan-tuan sekalian, dah tak sabar lagi nak bertemu dengan Ramadan. Ada yang sambut, tuan-tuan sekalian. Ada yang dah pasang lampu klip-klip. Ada yang dah susun elok-elok Al-Quran, tuan-tuan sekalian, letak elok-elok. Nak bagi lebih masa dengan Al-Quran, diletakkan elok-elok tempat khusus dalam rumahnya, supaya tuan-tuan sekalian boleh baca dengan tenang. Ada ruang yang baik untuk kita membaca Al-Quran. Ada yang, tuan-tuan sekalian, tak kisah, maksudnya sama aja, tuan-tuan sekalian, malah menyusahkan, lapar, dahaga, penat, tuan-tuan sekalian. Bergantung kepada bagaimana kita menilai tetamu yang akan datang, tuan-tuan sekalian. Ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah
Allah sekalian. Dan bulan Ramadan juga sangat sinonim dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Wabayinat, penerangan, petunjuk, dan juga yang membezakan antara baik dan buruk. Jadi tuan-tuan sekalian, eloklah tuan-tuan sekalian kita banyakkan, isikan masa kita dalam bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, bertadabbur, dan apatah lagi lebih baik jika sekiranya kita terjemahkan semua ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan harian kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, 3 kategori manusia Nabi sebut ni kita nak kait dengan bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Rasulullah SAW bersabda 3 golongan manusia, iaitu yang pertama, golongan yang sia-sia. Sia-sia ni apa, tuan-tuan sekalian? Ramadan tahun lepas dengan tahun ni sama aja, tuan-tuan sekalian. Tak ada beza. Umur semakin meningkat, kubur kata mari, rumah kata pergi, tuan-tuan sekalian. Penyakit semakin bertambah, tuan-tuan sekalian. Tenaga semakin susut, umur semakin kurang, tetapi amal ibadatnya tidak juga bertambah. Ini terjatuh dalam golongan mereka yang sia-sia, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, golongan yang berjaya, yang ini ada peningkatannya. Ramadan yang ini kita jadikan Ramadan yang terbaik, tuan-tuan sekalian. Terbaik. Kita azam cari ilmu berkaitan dengan Ramadan. Macam mana nak memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Jaga sungguh-sungguh perkara-perkara yang merupakan kelebihan, rebut, dan perkara-perkara yang menyebabkan susutnya kelebihan-kelebihan tersebut kita hindarkan. Maka kita termasuk dalam golongan mereka yang berjaya, insya-Allah. Takutlah ustaz, bimbanglah ustaz, takut jadi macam dulu juga. Semangat saja sampai minggu pertama hilang mood. Semangat awal-awal ya, tuan-tuan sekalian. Penuh masjid, tak ada 15 hari ya, tuan-tuan sekalian. Tinggal separuh, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita buat bukan kerana orang, kita buat kerana ilmu. Biar masjid korang, biar masjid susut, tuan-tuan sekalian, pastikan yang tidak susut adalah kita, tuan-tuan sekalian. Kalau hanya tinggal imam dan makmum, yang ketiga itu kita lah. Pastikan, tuan-tuan sekalian. Sebab kita tak tahu adakah kita sempat lagi bertemu dengan Ramadan yang akan datang, tuan-tuan sekalian. Dan na'udzubillah, jangan termasuk dalam golongan yang ketiga, iaitu golongan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang celaka, yang mana Ramadannya yang lepas lebih baik daripada Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, buat saja yang terbaik. Saya selalu sebut PDLT. Tuan-tuan jangan bimbang sangat, jangan lebih takut sangat. Apa yang harus kita buat, apa dia? PDLT. Perbaiki diri, lakukan terbaik. PDLT. Perbaiki diri, lakukan terbaik. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tahu isi hati kita, dia tahu kesungguhan kita, dia tahu komitmen kita. Tuan-tuan sekalian, dia maha mengetahui. Dia sudah pastinya dia tahu kesungguhan dan semangat kita. Apa yang besarnya tentang bulan Ramadan ni, tuan-tuan sekalian, kita kata month of the greatest offer, bulan yang tawarannya sangat besar. Sebab tu Nabi minta sungguh supaya dipertemukan dengan Ramadan. Apa dia? Offer yang pertama, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut, hadis sahih muttafaqun alaih, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian, dia yakin sungguh, dia jaga sungguh, dan ihtisab daripada perkataan hisab,
Maksudnya dia jaga sungguh-sungguh, dia berkira sungguh, tuan-tuan sekalian. Macam saya sebut tadi, dia cari segala kelebihan-kelebihan yang datang bersama Ramadan, dan dia jaga perkara-perkara yang boleh menyusutkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala janjikan kepadanya diampunkan segala dosanya yang lalu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang dalam masjid ni rasa dosa dia sikit? Cuba angkat tangan tengok. Tak ada. Siapa yang rasa dosanya banyak sikit? Oh, banyak sikit lah. Okey, siapa yang rasa dosa dia banyak? Tak angkat. Yang lain masih apa tak angkat? Siapa yang rasa dosanya luar biasa banyak? Oh. Saya rasa tak angkat tu termasuk saya kan, luar biasa banyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bagi tahu kita ni kalau tak ada amalan, tuan-tuan sekalian, kalau tak ada amalan pun tak apa, boleh masuk syurga, melainkan tak ada dosa. Kita nak beritahu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kan yang bunuh 99 orang ni, hadis sahih, yang bunuh 99 orang. Lepas tu dia jalan, dia jumpa seorang abid, dia bunuh abid pula jadi 100 orang, tuan-tuan sekalian. Dia mana dan buat amalan apa, tuan-tuan sekalian? Dia dalam perjalanan nak bertaubat atas dosa-dosanya, Tuhan ampunkan dosa dia, dia masuk syurga, tak ada amalan. Sebab kita masuk syurga bukan kerana amalan kita. Tak layak kita masuk syurga dengan amalan kita. Banyak cacat celahnya, banyak kurangnya, tuan-tuan sekalian. Kita masuk syurga dengan kasih sayang Allah. Sebab itu yang utama, tuan-tuan sekalian, iaitu dosa kita tu. Maksudnya, kalau ada dosa, tuan-tuan sekalian, tak boleh masuk syurga. Kalau tak boleh masuk syurga, pergi mana? Neraka lah, tuan-tuan sekalian. Ada satu lagu, tuan-tuan sekalian. Cariku jika engkau tidak jumpai aku di syurga, tolong cari aku di neraka. Silap lah, siapa nak pergi cari? Sebenarnya, tuan-tuan sekalian, itu kata-kata ulama sufi, tuan-tuan sekalian. Kata-kata ulama sufi, kita faham ulama sufi ni, tuan-tuan sekalian, makam dia tinggi. Dia cakap tu sebagai merendah diri, maksudnya. Kalau bagi kita orang awam ni, mata zahir ni, memang dia syurga dah. Tu pun dia cakap macam tu. Kalau kau tak jumpa aku di syurga, tolong cari aku di neraka. Bukan kata dia tak layak masuk syurga, tapi nak merendah diri. Tiba-tiba kita yang banyak dosa dan aib ini tak memperbaiki diri, pergi kata kat kawan kita, kalau kau tak jumpa aku di syurga, tolong cari aku di neraka. Silap besar. Siapa nak pergi cari, tuan-tuan sekalian? Cari sendiri. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ni jaminan ni. Ustaz, macam mana takut Ustaz? Tuan-tuan sekalian, lagi tuan-tuan takut, lagi tuan-tuan bimbang, lagi baik. Dalam bab agama macam tu. Sebab Nabi sendiri bimbang. Nabi sendiri takut. Yang kita takut bila kita tak takut. Itu kalau tuan-tuan rasa selamat, kalau tuan-tuan rasa selesa, tuan-tuan rasa okey, ni boleh masuk je ni, rasanya syurga peringkat bawahan. Bahaya. Sebab Nabi sendiri rasa tak selamat. Pasal apa yang kita banyak dosa ni, tiba-tiba pergi rasa selamat, maksudnya something wrong, tuan-tuan sekalian. Something yang ada benda yang tidak kena, tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata tadi, buat saja yang terbaik. Ini bulan Ramadan, masuk Ramadan, ya Allah, aku nak buat yang terbaik, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Maksudnya, bila habis Ramadan, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala panggil kita pulang kepada Allah tanpa dosa, tuan-tuan sekalian. Tanpa dosa. Nak ambil mana keistimewaan ini, tuan-tuan sekalian? Nak tunggu Ramadan akan datang pula? Payah, tuan-tuan. Belum pasti. Apa lagi ujian yang akan datang, kita tidak tahu, tuan-tuan sekalian. Sebab tu ambil betul-betul, buat betul-betul, tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Ini, tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu, kalau Allah Ta'ala nak ambil kita ni,
Kita ada 12 hari ni tuan-tuan sekalian. Macam-macam boleh jadi lagi. Jangan yakin sangat Ramadan sudi bertemu dengan kita tuan-tuan sekalian. Kita minta lah, jangan lupa minta balighna Ramadan, sebab bukan jaminan lagi kita nak bertemu dengan Ramadan tuan-tuan sekalian. Ada orang besok nak masuk Ramadan dah malam ni. Allah Taala jemput dia kembali tuan-tuan sekalian. Sebab bertemu Ramadan adalah satu rezeki dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau tuan-tuan tengok dalam gambar ni, tuan-tuan ni kat KB Mall. KB Mall 2 orang meninggal dalam pasar raya tuan-tuan sekalian. Saya kalau isteri kata, abang jom teman abang pergi shopping ni, apa beli baju raya awal-awal, saya okey tak ada masalah. Tapi bila atas jalan raya, sebab saya pernah accident, saya jadi takut tuan-tuan sekalian. Lah ni kalau atas jalan raya saya nak beritahu, bila-bila nyawa kita mudah sangat tercabut. Dia boleh datang kot depan tu. Bukan dia mai kot depan tu, dia mai pada jalan sebelah. Saya tengok kan, dia pun duk kongsi dalam Facebook ni. Macam tak logik tuan-tuan. Dia mai cari kita. Sampai masa tuan-tuan sekalian. Dia mai kot tepi, dia mai kot sebelah kanan kiri, dia mai kot belakang, dia mai kot depan. Sekarang ni dia mai kot atas. Mudah sangat. Saya dalam kereta ni, ya Allah, baca macam, ya Allah selamatkan panjangkan umurku, ya Allah. Sampai-sampai pasar raya, masuk tempat parking, berhenti nak masuk pasar raya, dalam hati, selamatlah buat sementara waktu. Selamat apa? Tuhan kata mati aksiden dalam pasar raya, maka kereta pun cari jalan masuk pasar raya. Mati juga. 2 orang meninggal maksudnya. Bila sampai masa, tidak ada lambat ataupun tidak ada yang cepat tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan jangan abaikan nikmat ataupun peluang yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebaliknya kalau kita tidak diampunkan dosa oleh Allah, bahwasanya Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke atas mimbar tuan-tuan sekalian, ketika menginjak anak tangga pertama, beliau berkata amin. Kemudian saat sampai di anak tangga kedua, beliau berkata amin. Lalu pada anak tangga yang ketiga, beliau berkata lagi amin. Maka para sahabat keheranan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Beliau berkata, pada waktu aku naik anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku. Dia mengatakan, tengok tuan-tuan sekalian, ni doa Jibril dan diaminkan oleh Nabi. Maksudnya doa yang sangat makbul. Celaka seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, dia bertemu Ramadan, tetapi dia tergelincir dan tidak diampuni dosanya. Maksudnya tak ada apa-apa juga Ramadan ni tuan-tuan sekalian. Dengan perangai dan sikap yang sama, maka Jibril kata celaka orang ini. Maka Nabi menjawab, aku pun berkata amin tuan-tuan sekalian. Ini bahaya. Jaga tuan-tuan sekalian, kalau Allah Taala pertemukan kita dengan Ramadan. Kemudian Jibril berkata lagi, celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi tidak membuatnya masuk syurga. Siapa-siapa yang masih ada ibu dan ayah ataupun salah seorang daripadanya, sepatutnya ibu dan ayah dia menjadi aset untuk membawanya ke syurga. Tetapi sebaliknya, ibu dan ayahnya dengan asbab ibu dan ayahnya ketidaktaatan ataupun apa kita panggil tidak menghormati ataupun menjaga hak-hak ibu bapa ini, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka golongan ini didoakan oleh Jibril sebagai golongan yang celaka dan diaminkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, Jibril berkata, celaka seorang hamba yang disebut namamu di sisinya, namun dia tidak bersalawat kepadamu. Aku pun berkata amin. Ini tuan-tuan sekalian adab kita. Bila disebut nama Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena sebut bersalawat kepada Nabi. Kalau tidak, kita termasuk juga dalam 3 golongan yang celaka yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan sekalian, ambil manfaat peluang yang
yang baik jika Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan. Itu offer yang pertama. Kita tengok offer yang kedua. Setiap amalan anak Adam digandakan setiap kebajikan dengan 10 hingga 700. Bulan biasa tuan-tuan sekalian, kita buat satu ganda 10, kemudian dia bercabang pecah kepada 70, dia jadi 700. Satu kebaikan 700 tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan masukkan duit dalam tabung masjid, tuan-tuan sekalian, RM1 dia boleh jadi naik sampai RM700. Tuan-tuan nak cari mana pelaburan yang macam tu tuan-tuan sekalian? Cuma tuan-tuan sekalian, tuan-tuan melabur dalam tabung masjid, tuan-tuan tak boleh korek dah. Tu je tak biar. Kan kalau melabur tempat lain walaupun dapat 5%, 6% boleh korek ustaz. Dalam tabung masjid 700%, tapi tak boleh korek. Maksudnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kecuali puasa. Puasa ni tuan-tuan sekalian, dia kemungkinan tuan-tuan sekalian tak dapat apa langsung, lapar dan dahaga, dan kemungkinan tuan-tuan sekalian lebih daripada 700. Maksudnya dia tak ada had, maksudnya tak ada had dan tak ada limit, bergantung kepada kesungguhan, komitmen ataupun bagaimana seseorang itu menyempurnakan Ramadannya. Ini keistimewaan puasa. Sesungguhnya ia bagiku dan aku yang akan membalasnya, kerana dia meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku. Ini offer yang kedua tuan-tuan sekalian. Yang kedua. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Tengok, kalau kita bagi contoh tuan-tuan sekalian, kalau amalan sunat maka diberi pahala wajib. Tuan-tuan, kita sembahyang apa? Sembahyang tarawih kan. Tarawih kita buat sini buat 20 rakaat. 20 rakaat tuan-tuan sekalian. Alah, sunat ya ustaz. Tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan sunat jadi wajib. Bulan Ramadan solat sunat diberi pahala wajib. Maksudnya 20 rakaat. Tuan-tuan sekalian, tarawih itu dapat pahala wajib. Ustaz, kalau wajib macam mana ustaz? Kalau wajib 70 kali ganda. Ni simple calculation lah tuan-tuan sekalian. Kita sembahyang 4 rakaat kan Isyak, bulan biasa, bulan Ramadan 4 kali 7 28. 70 jadi 280 rakaat. Maksudnya 4 rakaat biasa dalam bulan biasa sama dalam bulan Ramadan solat Isyak, iaitu 280 rakaat. Kita besarnya ustaz. Betul ke kita percaya ni tuan-tuan sekalian? Saya takut kita dengar-dengar kan. Betul ke? Sebab banyak fadilat sebelum Ramadan lagi. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut banyak, tapi kadang-kadang kita tak berminat. Contoh tuan-tuan sekalian, ni kan Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang solat sunat selepas Isyak 4 rakaat, barang siapa yang solat sunat selepas Isyak 4 rakaat dengan 1 salam, maka pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan kita masuk malam Lailatul Qadar kan, tercari-cari malam Lailatul Qadar. Belum pasti kita jumpa lagi. Tapi yang tiap-tiap malam ni confirm dah ni, lepas Isyak ni 4 rakaat lepas Isyak 1 salam, pahala dia seperti malam Lailatul Qadar. Dapat malam Lailatul Qadar apa? 83 tahun kali 365 tuan-tuan sekalian. Kali 4 rakaat. Tuan-tuan sekalian, ya Allah, banyaknya. Berapa orang yang buat tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang tak buat pun tuan-tuan sekalian. Kan? Nabi kata solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kadang-kadang kita ambil ringan juga tuan-tuan sekalian. Dunia dan isinya. Kadang-kadang kita ambil ringan juga tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan dalam hadis walaupun agak dhaif tuan-tuan sekalian, tidur pun dianggap sebagai ibadah. Bukan dalam arti kata dia menggalakkan kita tidur. Maksudnya kalau kita tak tidur ni, mata kita tengok yang nu, telinga kita dengar yang ni, yang kadang-kadang menyusutkan pahala Ramadan, lebih baik pada waktu itu kita tidur. Tapi kalau kita jaga, tengok Al-Quran, zikrullah, melakukan sesuatu kebaikan, pastinya berjaga itu lebih baik daripada tidur tuan-tuan sekalian. Kalau tidur di tempat kerja, itu bukan ibadah pastinya, tetapi namanya apa?
qadah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita nak habis masa. Apa? Okey, 7 minit lagi. 7 minit. 35 ya? 35. Okey, baik. Baik, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, ini offer yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Offer yang ketiga iaitu ini yang ini special. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama kita nak ambil, kita calculation, kita ambil, kita kata samalah. Tapi dalam Quran disebut lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan sekalian. Sebab apa Tuhan bagi? Sebab umur umat Nabi Muhammad pendek, tuan-tuan sekalian, 60 hingga 70. Umat Nabi dulu panjang. Umur Nabi Nuh berapa? Tuan-tuan tahu umur Nabi Nuh. Senang ya tuan-tuan nak ingat umur Nabi Nuh. 1000 kurang 50. 950. Tu dia panjangnya umur, puas beribadat. Kita tuan-tuan sekalian 60, 70. Bukan puas buat tuan-tuan. Asal macam banyak dah ibadat. Itu pendek. Itu pendek. Orang dulu kan 950. Oh, panjangnya beribadat. Tak apa tuan-tuan sekalian, Allah Taala Maha mengetahui. Dia yang menciptakan kita, dia bagi satu keistimewaan, satu malam daripada malam Ramadan ini, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bahagi 12 dapat 83.333, kita genapkan iaitu 83 tahun, tuan-tuan sekalian. 83 tahun. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ni tip saya bagi tip supaya tuan-tuan dapat, pasti dapat, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, tuan-tuan hidupkan 10 malam yang terakhir. Hidupkan maksudnya, sebab dia bukan mesti jumpa. Dia bukan mesti jumpa, kan ada orang quick kita, ada orang tegur kita. Tak usah duk harap, tuan-tuan sekalian. Kan? Yang pasti hidupkan malam 10 malam yang terakhir. Ustaz, 10 malam ustaz, beratnya ustaz. Boleh bagi diskaun sikit 50%. Kan? Okey, bagi diskaun 50%. Tinggal 5 malam. 5 malam lagi. Iaitu malam-malam ganjil. Malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak diskaun lagi tak? Nak kena kot. Jadi malam ganjil ni, tuan-tuan sekalian, macam ni. Malam ganjil ni, tak kira malam apa pun, tuan-tuan sekalian, berlaku ataupun tidak, hidupkan saja. Bulan Ramadan. Tuan-tuan nak tengok, saya kira. Ni, kira matematik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan letak RM1, dia macam ni. RM1 tuan-tuan letak 5 malam tu, mesti letak setiap malam RM1. Maksudnya tak kisah lepas Ramadan kan ada orang ambil gambar. Setiap hari pagi akan ada orang ambil gambar. Pagi ni, pagi malam dan dia banding. Oh, malam ni lain punya. Kita I don't care. Sebab kita ambil semua malam ganjil. Tuan-tuan letak malam 1 RM1, malam 23 RM1, malam 25 RM1. RM1 pada malam tu, nanti saya kira. Saya kira, 83 kali 365. Sama juga RM1 pada malam tu, nilai dia RM30,295. Tuan-tuan letak. Ustaz, RM1 ustaz, malu lah. Okey, letak apa ringgit? RM10. RM10 malam tu, nilai dia 300,295. Nanti letaklah 50. Kan 50 kali 5 250. Confirm salah satu malam 50. Saya kali 50. Tuan-tuan letak 50 ni. Confirm dapat. Syarat 50. Jangan malam tentulah. Nilai dia RM1,514,750. Anda nak cari pelaburan macam mana? Lingkup bank. Bagi. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi jangan tinggalkan malam-malam ganjil, tuan-tuan sekalian. Baca Quran jangan tinggal, kebaikan-kebaikan jangan tinggal malam-malam ganjil, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Itu petua dia, tuan-tuan sekalian. Paling kurang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat Isyak berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat malam 1 malam penuh. Apa makna dia?
Makna dia, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan jaga solat jemaah Isyak dan subuh, seolah-olah tuan-tuan telah menghidupkan satu malam tersebut. Maksudnya kalau berlaku Lailatul Qadar, maka tuan-tuan akan mengambil bahagian daripada malam tersebut. Siapa kata Ustaz? Bukan saya kata, ni Nabi kata. Tuan-tuan tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat maghrib dan Isyak berjamaah pada malam Al-Qadar, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagiannya daripada malam Al-Qadar tersebut. Maksudnya dia dapat, bukan semestinya dia bertemu, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, diriwayatkan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat kelak. Tidak boleh masuk seorang pun kecuali mereka. Kelak akan ada pengumuman di manakah orang yang berpuasa. Mereka lalu berduyun-duyun masuk melalui pintu tersebut. Setelah orang yang terakhir daripada mereka telah masuk, pintu tadi ditutup kembali. Tiada lagi orang lain yang akan memasukinya. Ini pintu khusus untuk orang yang keistimewaannya suka berpuasa dan menjaga, tuan-tuan sekalian, adab-adab berpuasa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba yang berpuasa di jalan Allah, Allah akan menjauhkannya daripada api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dijauhkan oleh Allah 70 tahun daripada api neraka, tuan-tuan sekalian. Ini yang paling kita takut adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit, tuan-tuan sekalian, kesan puasa atas fizikal wujud dalam semua agama as one of the basic maintenance time to minimize the function of digestive system, focus more on the process of recovery, natural recovery system, removal unnecessary toxic through vomiting, urinating and sweating. Interference will force the process to stop. Jadi kalau ada masalah tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan jangan cepat-cepat pergi ambil surat supaya boleh excuse puasa. Sebab itu kita panggil natural recovery punya proses badan kita. Kalau kita paksa, nanti yang rosak dalam tidak dapat diperbaiki, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah perkongsian kita untuk malam ini. Apa yang penting, jadikan ilmu, dan tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk kita amalkan. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.